Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambungkan sesi kedua ini. Sekarang ni saya nak buat tuan-tuan ke phone saya, iaitu Oppo A5s ini, yang saya akan installkan uh, WhatsApp Messenger mula-mula. Lepas tu saya akan installkan WhatsApp for Business. Baiklah, kita bawa ke phone saya. Ini Oppo A5s, tidaklah selebar tu, kerana ini saya lebarkan sedikit display dia supaya tuan-tuan boleh nampak dengan jelas. Phone yang sama. Taklah. Dalam phone ni saya kena tunjukkan dekat sini. Okay, now. Ini untuk menunjukkan saja. Saya typekan WhatsApp di atas ni. Okay, dah ada dah pun. Okay, WhatsApp. Alright, let's install WhatsApp Messenger. File dia tak besar tuan-tuan, cuma dia jadi besar, dia jadi penat untuk backup ni ialah apabila ada banyak video, ada banyak gambar. Satu video tu kadang-kadang 10 orang dia dia forwardkan, dia hantarkan dalam grup. Jadi kita menerima banyak kali video yang sama juga. Jadi bila setiap kali kita save, lama-lama dia punya storage jadi besar. Itu yang bila kita backup kita punya WhatsApp tu mungkin sampai 3GB, 4GB. Okay, saya buka. Ini kosong, jadi tak ada masalah pada saya. Agree and continue. Nombor telefon saya yang saya beli SIM card ni hanya untuk kegunaan ini. Tidak ada 019 dulu. No. 0195992465. Okay, that's the number that saya beli SIM card ni tadi. Yep. Maka WhatsApp server akan hantarkan SMS code number ke dalam phone ini dan dibaca oleh WhatsApp ni. Mark as read sebab saya tak nak baca lagi sekali. Okay, now done. Maka dia berjalan. Allow. Yes, of course. Kita buat balik barulah. Okay, gambar saya dah ada. Ini saya letakkan TCN Dunia Digital. Okay, next. Okay, nampak tak? Grup saya dah ada tadi. Testing Dunia Digital. Jadi bila dia hantar kod kepada phone saya, WhatsApp minta untuk baca. Automatically earlier tadi, masa installation mula-mula tadi, saya dah katakan boleh. Dia boleh access saya punya SMS. Maka boleh lah. Okay. Dalam sini, kosong, cuma ada saya seorang. Jadi saya kena add participant dulu. Wait, saya nak kena hantar dulu message kepada seorang dulu. Kita hantar kepada, okay, yang ini saya hantar testing 1 2 3. Kenapa saya perlu buat gini nanti saya beritahu kejap, tuan. 1 2 3 send. Dan saya kena hantar kepada seorang lagi. Testing 1 2 3. Wait. Jadi dia kena hantar. Alright. Now, ini menunjukkan bahawa ada aktiviti. Saya nak buktikan sesuatu pada tuan-tuan. Saya kena gunakan phone satu lagi, right, untuk membalas. Testing 1 2 3 dan send balik. Okay, automatically terima. Dan satu lagi phone saya akan jawab juga. Sekejap, saya beritahu kenapa. Okay. Mungkin saya nak ingatkan balik bahawa di dalam video awal tadi itu saya dah terangkan bahawa mungkin ada setengah rasa takut dekat perlu untuk buang balik atau uninstall WhatsApp Messenger supaya dapatkan WhatsApp for Business, ataupun tak apa, masih boleh juga gunakan yang sama. Jadi saya rasa ramai orang takut sama ada message tu akan hilang atau tidak. Banyak kali berlaku. Saya pernah kena banyak kali, especially apabila saya masih daripada gunakan Huawei P10 Plus, platform dia Android. Tiba-tiba saya tukarkan kepada Huawei baru yang tidak menggunakan Android, jadi WhatsApp susah. Saya transfer juga satu lagi nombor saya daripada iPhone pergi kepada Android,
WhatsApp susah. Sebab WhatsApp dalam Android dia backup kepada Google Drive, WhatsApp pada iPhone dia backup kepada iCloud, WhatsApp pada Huawei dia simpan kepada Huawei punya cloud. Jadi bila kita nak restore, masalah. Bila kita gunakan Huawei yang platform lain, tak boleh restore daripada Google sebab dia tak berapa geng. Jadi masalah pada kita lah. Tapi alhamdulillah saya forget about yang lama-lama tu, saya move on. Kalau tidak lama-lama kita akan kecewa lah kan. Okay. Tujuan saya buat macam ni ialah nak bukti pada tuan-tuan, dua perkara yang saya nak buktikan. Satu, installation of WhatsApp for Business dia override file sistem sahaja untuk WhatsApp tanpa menghilangkan data-data. Apa yang kita buat chatting di dalam grup, contoh saya buat dalam grup ni, tuan-tuan tengok dalam grup ni saya buat kata testing, tadi ada message semua dah ada, tapi bila saya dah delete keluar, memanglah dia akan hilang. Okay, testing 1 2 3 juga. Okay, jadi saya kena invite dulu, invite dia. Okay, dua perkara tadi ialah, pertama, apabila dia install dia tidak merosakkan WhatsApp Messenger. WhatsApp for Business tidak merosakkan, malah dia remove WhatsApp Messenger, digantikan dengan WhatsApp for Business tanpa menghilangkan data-data yang tuan-tuan dah ada dalam phone tuan-tuan. Keduanya, apabila tuan-tuan tak nak pakai WhatsApp for Business, tuan-tuan nak uninstall, nanti kita akan buat uninstall, data tu akan ada juga. Sebab itu saya kena tunjuk pada tuan-tuan untuk masukkan balik ke dalam grup. Cuma grup saya kurang pasti sebab apa, tadi masa tengah blackout tadi tu saya tak dapat nak restore. Tu saya dah delete awal-awal, saya lupa message, saya tak dapat apa-apa. Cuma yang installation WhatsApp over WhatsApp Messenger, dia tak rosakkan, dia tak hilangkan WhatsApp Messenger, dia tak hilangkan langsung. Bila dia uninstall, dia restore balik WhatsApp Messenger. Okay, saya jemput kedua-dua mereka ini untuk berada dalam grup saya, walaupun diri saya juga. Okay, maka saya ada semua partisipan ini, saya akan hantarkan testing 1 2 3. Kalau kita cakap saja tanpa menunjukkan cara live macam ni, mungkin orang kata ya ceritanya macam itulah, tapi bila buat betul-betul tak jadi. Okay, now saya kena jawab daripada sini supaya semua jawab, hilang tak message itu, buktikan. Wait a minute, 1 2 3. There you go. Dan E10 Plus yang menggunakan Android pun kena jawab juga. There you go. Okay, now message ni akan masuk ke dalam grup ini daripada Ali dan ahli khidmat sofa. Okay, yang atas ni saya yang hantar, yang ini daripada main line saya, ini line kedua. Okay, jadi sekarang ni kita dah ada messages tu. Apa kata kalau kita hantar satu gambar atau dua gambar, nak buktikan sama ada hilang atau tidak. Okay, letakkan gambar lah, gambar yang saya letak dalam sini tadi, all media. Dia kena masuk sikit. Ni phone ni A5S ni adalah hadiah dari telco kepada isteri saya kerana pelanggan lama, dan juga syarat dia ialah kontrak kena 2 tahun. Biasanya orang tak tukar lah kalau dah pakai bagus tu kan. Cuma yalah, kalau saya punya pilihan, saya akan pilih sikit daripada ni sebab ini paling rendah, low end punya kapasiti. Hadiah percuma. Masa tu saya di Cairo, di Egypt, saya terima message, kata isteri saya kata dia nak ambil. Okay, tak apa, cuma saya kata upgrade kepada satu lagi yang atas. Itu dia punya package dia tinggi sikit. Tak apalah, saya kata ambil lah. Kenapa? Oh okay, now sebab kali pertama kot baca ni. Okay, saya kata hantar gambar ini, gambar ini, gambar ini, dan juga mungkin gambar Oppo saya. Now saya klik send ke dalam grup. Okay, ini dia keluar terus. Sebab apa? Saya setting dia sebenarnya ada 2-3 cara setting ni. Nanti kita nak tengok juga pada desktop, browser, buka browser, nak sama ada boleh akses WhatsApp ini di desktop ataupun di browser. Ada beza di antara keduanya. Okay, sekarang ni apa yang saya perlu buat ialah saya keluar balik, pergi kepada WhatsApp ini.
Now saya cari, okay, nampak yang ni. Yang ni pertama dia di atas tadi ni, dia adalah gambar telefon. Ini WhatsApp Messenger. Yang bawah ni ialah WhatsApp for Business. Yang ini kita nak sekarang ni. Nak tengok sama ada dia akan install. Tuan-tuan ingat tak gambar tadi tu? Kita nak capture ke gambar tadi tu dulu? Okay, mari kita capture. Where is it? Okay, WhatsApp. Kita pergi kepada okay. Wait a minute. Kita pergi kepada group ni. Okay. Now, dua-dua ni pun kita masukkan dalam ni supaya kita tengok kan screenshot. Alright. Ini dan ini. Okay. Right. Okay, now what we need to do, kita go back to Play Store, cari balik WhatsApp, gunakan search tadi tu. Saya tak nak buka ini sebab ini dah open. Ini yang kita dah install tadi. Now kita go to this one. Yes, WhatsApp for Business. Bismillahirrahmanirrahim. Install. Yang ini besar sikit lah, tadi kecil. Ini besar sikit sebab dia ada banyak feature-feature tambahan. Nanti sama-sama lah saya bantu tuan-tuan buat katalog supaya tuan-tuan tahu apa maksud saya. Dan kita tengok dua partisipan yang dalam grup tadi itu, kita tengok dia punya profile, tengok dia punya back data dia, akan nampak sama ada mereka ni account WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp for Business, sama ada mereka ni ada katalog. Dan apabila kita hantar katalog kat orang, orang akan lihat katalog kita, macam mana view dia. Dan juga apabila kita pula melihat kepada apa nama tu, itu boleh, cuma saya tak boleh paparkan phone saya boleh bawa tuan-tuan ke dalam desktop saya dekat komputer, kita tengok di sana. Okay, now WhatsApp for Business. Okay, on. Dia installation baru, cuma dia okay, use that same number. Continue. Allow. Alright. Nampak tak? Ditulis di atas transfer in progress. Dia bukan override, dia transfer in progress. Dan dia dah nampak dah dunia digital. Nanti dia keluarkan gambar saya di sini. Okay, there you go. Kategori saya boleh letakkan sebagai education sebab saya pun trainer juga. More option, description, trainer, TCN, dunia digital. Okay, next. Ataupun ada lagi business address, saya tak perlu letakkan dulu sementara waktu. Kemudian next. This may prevent. Tak apa, dia punya guideline tu kalau kita baca nanti panjanglah cerita dia. Itu depend on kita punya policy perniagaan. Jadi, kalau policy perniagaan kita tu ada saya jalan je. Okay, now get started. Get started, dia bawa kita kepada ini. This is a WhatsApp for Business. Get ready to do business. Don't waste time. Set. So kita kena pergi kepada katalog. Create a catalog. Nampak tak? Save space on your phone. Jadi tak payah banyak kali kita reroute. Kita hantar katalog. Jadi bila dia buka, dia dapat yang sama. Okay. Add a new item. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, item name digital equipment lah. EQIIP digital equipment, ada S. Okay, price dia letak kosong-kosong sebab apa? Dia ada beberapa jenis. Range of items. Kemudian more fields. Link ni bolehlah letakkan sama ada website saya, thinking channel.com. There you go. Item code ini mungkin untuk
range ini, dalam katalog ini saya letakkan nama mungkin TCND di Dunia Digital 01. Kenapa saya letak macam tu? Nanti nak tunjuk kepada tuan-tuan. Add images. Okay, sama ada nak ambil gambar barang yang ada, automatic on the spot sebab dah ada kamera dalam phone. Jadi saya dah ada barang dalam sini. Okay, saya pergi kepada all products. Kalau screenshot tu dia pergi kat album screenshot, kalau WhatsApp tu, kalau Telegram ke nanti dia pergi kat apa-apa yang kat sana lah. Okay, saya nak letakkan gambar ini, gambar ini, gambar ini, gambar ini dan juga diri saya sendiri. Ya salam. Okay, now maka semuanya ada dalam sini. Now save. Apa akan berlaku? Ini saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey, dia akan keluar lampu ni. Lampu pula. Jam ni maknanya mereka mengambil masa untuk approvekan. Mudah bagi mereka approve sebab ini tak ada harga dan dia nak tengok sama ada mungkin kita nak edarkan benda-benda tak baik. Okay, now kita tunggu diselesaikan. Saya boleh buat satu lagi katalog ataupun tidak, tak apa, saya boleh. Okay, now saya balik. Kita masuk dalam group. Okay, now dia kata sebab kita masih dalam proses installation sebenarnya. Kita tu buat katalog. Saya nak backup daily, okay, ke dalam account ini. Now done. Okay, now kita masuk ke dalam grup Dunia Digital. Yang tadi kita gunakan WhatsApp Messenger untuk hantar ini, masih ada lagi. Tengok kepada satu-satu tadi, conversation tu masih ada lagi. Yang ni yang saya hantar, yang ini yang mereka terima, yang ini mereka reply. Now kepada satu lagi, ini juga, ini adalah message yang saya hantar gunakan WhatsApp Messenger. Ini yang dia reply gunakan WhatsApp for Business account dia. Now add your email. Okay, saya letak email lah, sama ada saya letakkan email Jashitri at save. Jadi now katalog saya bertambah-tambah cantik lagi lah. Okay, ini dia nakkan website. Okay, tak apa. Tadi tu yang saya bagikan website itu contoh. Tapi sebenarnya tuan-tuan boleh letakkan website pada produk tuan-tuan. Mungkin saya ada digital.thinkingchannel.com. Saya boleh buat subdomain tu, letakkan katalog kat situ, letakkan gambar cantik dengan detail. Jadi penerangan lebih panjang lah. Jadi orang mungkin yang siapa yang masuk sampai ke sana mungkin nak tengok lebih banyak detail dia. Okay, ini untuk website kepada Tonking tu main sebenarnya of a joke. Okay, thinkingchannel.com. Nope, edit. Sorry. That double N bukan double A. thinkingchannel.com. Save. Add another website. Okay, nampak semua keluar di sini jelas dan nyata. Okay, selesai. Now saya dah selesai. Urusan saya pindahkan installkan WhatsApp for Business ke atas WhatsApp for WhatsApp Messenger saja. Okey, ini pun saya rasa dah banyak. Saya akan masukkan yang selanjutnya buat katalog ini pada video satu lagi. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa di video lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, sebenarnya bukan saya punya suara ataupun recording tak bagus. Memang mikrofon yang saya gunakan dia menimbulkan masalah sedikit. Jadi saya terpaksa buat lagi sekali untuk buat recording ini sambungan tuan. Okey, baiklah. Sekarang ni kita dah dekat. Okay, now saya kena tepikan supaya nampak. Okay, now sekejap ya, nak keluarkan dia punya gambar tu dekat screen. Yes, there you go. Now tadi saya dah tunjukkan tuan-tuan installation of WhatsApp Messenger, kemudian installation of WhatsApp for Business over WhatsApp Messenger tanpa menghilangkan data-data lama, tanpa menghapuskan chatting messages, ataupun kalau kita ada voice pun dia tak akan hilangkan, dia ada balik. Kalau tuan-tuan nak saya tunjukkan, saya uninstall pun boleh. Saya install WhatsApp for Business, tuan-tuan akan lihat bahawa
dia akan kembali kepada WhatsApp Messenger. Kalau tak, macam contoh dah cuba tapi alah susah lah, pening kepala dah, tak payahlah, kita pun bukan buat bisnes besar-besar, satu item dua item saja untuk jualan, jadi tak perlu meninggal kepala, uninstall balik, dia akan pakai balik kepada WhatsApp Messenger. Itu easy peasy kata orang putih lah, kata demo lah, kata aku tidak. Sedikit lawak saya tuan-tuan, jangan sampai boring. Okey, baiklah. Sekarang ni saya nak tunjukkan WhatsApp for Business. Wait a minute, bukan kita nak pergi kat sana. Kita nak tengok sekarang ni. Okay, now ini WhatsApp Messenger. Dia buka ni, dia akan kata tak boleh. Tuan-tuan kalau nak verify, dia akan kembalikan tuan-tuan kepada WhatsApp Messenger. Jadi jangan buat ni, tinggalkan. Kita nak cari yang huruf B. There you go, huruf B. Ini yang kita gunakan sekarang. Jadi it is the functional one. Maknanya dia tak boleh dalam satu phone ada satu number, ada dua WhatsApp Messenger ataupun WhatsApp for Business. Dia perlu satu kerana dia tagging pada number itu. Sekiranya tuan-tuan ada dua line dalam phone ini, contoh phone ini masih boleh juga letak dua line. Saya boleh gunakan satu WhatsApp Messenger, satu WhatsApp for Business, tapi WhatsApp Messenger tu nombor lain, WhatsApp for Business nombor lain, tapi that's not what we want to do. Okay, now pertama sekali kita nak test, saya nak masuk ke dalam grup dunia digital, adakah saya boleh hantar katalog saya ke dalam sini? There you go, saya hantar, maka ramai orang akan terima. Ramai orang akan terima, dia akan melihat katalog ini. Bila mereka buka, mereka view, mereka akan baca apa yang saya tulis. Kalau saya punya detail terpanjang, mereka akan nampak lah, see all. Okay, ini sebab saya ada satu katalog. Nampak? Dia hanya display satu sahaja, tuan-tuan. Tengok ya. Dia akan display satu saja. Dunia digital, ini nama company, tagline saya. Right, ini satu saja. Mari kita tengok pula. Contoh tuan-tuan, saya pergi kepada atas ni. Saya klik atas ni. Dan saya akan lihat siapa lagi partisipan yang ada dalam grup saya. Baiklah, saya nak pergi kepada Ali Yahya ini. Maka di situ saya nak message dia pun boleh. Saya nak patah balik. Okay, nak tengok pada dia. Wait. Bukan, ini bukan dari sini. Daripada grup tadi tu, pergi kat bar atas tadi. Yang di atas tadi kan, kita klik bar yang atas tu. Now kita dapat lihat semua sekali. Saya nak tekan, klik kepada Ali Yahya Al-Jashi ni. Nampak? View business info, make group admin, remove Ali Yahya. Itu kalau siapa yang create group ini. Now, saya nak tengok info dia, business info dia. Saya klik. Kalau mereka pun nak tengok business info tuan-tuan, lihat. Sebab ini ada banyak katalog. Saya mempromosikan aktiviti di Al-Sofa. Itu adalah saya punya soft spot saya, Al-Sofa. Sebab saya tahu yang keluar dari sana ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli apa nama tu, masyarakat. Saya tengok sendiri, saya tahu. Memang saya akan promosikan Al-Sofa. Kebetulan lah. Jadi maksud saya ialah sesiapa yang terima mesej pada saya, dia boleh tengok profil saya, dia tengok, dan dia tengok lihat ini tabung online sedekah Jumaat. Nampak? Salah satu daripada katalog yang dia tengok tu. Jadi dia boleh tengok dalam sini gambar-gambar yang saya letakkan. Mengapa saya memohon sumbangan kerana apa? Untuk hari Jumaat. Satu tengah teruk. Jadi satu orang bagi idea, tabung kita tak boleh pergi solat Jumaat, tabung dia tak berjalan pada kita. Jadi tak apalah, kita hantar. Dia masukkan RM1 pula, RM5 ada yang tak ada RM10. Macam sekolah masjid punya tu kan, kita tunggu dia sampai kan. Ini sekarang kita buat terus. Okay, now kemudian dia boleh tengok juga infak pembelian tanah. Maksud saya katalog yang kedua, dia boleh squeeze tengok, dan ada dia punya QR code. Nampak? Maklumat tu ada tanpa saya bekerja keras. Jadi dia dah tengok dah apa yang ada dalam profil saya, perniagaan saya, dia tengok. Okay, now ini salah satu. Apabila saya katalah nak buat katalog, tadi saya dah buat. Sekarang ni ceritanya dalam sini tuan-tuan, business tool. Saya klik tadi 3 di atas ni, buat hitam ni, pergi kepada business tool. Sekarang saya dah ada WhatsApp for Business. Saya nak buatlah urusan perniagaan saya, business tool. Katalog dah siap dah, profil kita dah buat tadi. Sedap.
away message. Kenapa perlu ada away message ni? Ialah kadang-kadang kita tengah memandu, jadi kita tak dapat respon kepada request ataupun kepada message inquiry daripada pelanggan kita yang kita dah hantarkan katalog tu. Jadi kita letakkan away message ni. Okay, kita kena klik on, isi detail ni kita edit. Dia ada pen ni, maknanya kita boleh edit, kita isikan dan kita kata always send, dan juga kepada everyone yang hantar message kat saya ketika saya tengah mandu, minta maaf tuan-tuan, Assalamualaikum, saya tengah mandu sekarang ni ataupun saya di atas motor, saya tak dapat respon sekarang ni, apabila saya berhenti nanti saya akan respon. Terima kasih. Jadi hati-hati orang hantar kita message. Lupa juga greeting message pelanggan pertama kali. Tadi tu mungkin kawan-kawan atau repeat customer dia hantar message saya tak nak kehilangan mereka, jadi saya pun hantarkan away message ni. Dia automatically, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan, kalau berada di desktop, macam mana nak dapatkan WhatsApp. Ada dua cara. Satu ialah dengan installation dia, satu lagi dengan browser. Okay, pertama sekali kita pergi kepada desktop. Okay, let's go. Pergi kepada sekejap supaya sebelah. Okay, sorry, mengganggu. Okay, mari kita buka. Ini di bawah ni, tuan-tuan kalau lihat. Okay, saya kena tengok di atas. Di atas ni ada TV. Sekarang ni di notebook saya hanya nampak display yang ini semua, tanpa muka saya yang sebelah kanan ni, yang ada video kamera ni kan. Jadi kalau saya tengok kat sini tak nampak apa-apa. Saya tengok di TV, saya nampak paparan WhatsApp dan juga video saya melihat pada tuan-tuan. Jadi itu saya kena tengok. Kadang-kadang macam tadi saya dah buat tadi, saya kena redo balik sebab video saya berada besar tengah-tengah, jadi mengganggu. Okay, now saya nak tunjukkan, pergi kepada Microsoft Store, dan di sini tuan-tuan pergi type WhatsApp. Dia dah ada lah WhatsApp for desktop. WhatsApp for desktop ni ialah ini yang saya install kan. Saya klik ni. Dia mengambil masa sedikit respond. Kerana maklumlah umur desktop saya ni lebih pada 9 tahun. Okay, ini tuan-tuan boleh install. Saya tak boleh install lagi sekali sebab dia dah running. Okay, kalau nak cari Telegram pun boleh juga. Tuan-tuan install sini, desktop Telegram ke ataupun Twitter ke apa, semua boleh install. Cuma bila nak buat connection kali pertama, dia akan keluar tengah-tengah ni QR code. Tuan-tuan pergi kepada phone tuan-tuan, dia ada setting tu, setting tengah-tengah tu. Tuan-tuan pergi kepada di mana link, tak, tekan sekali 3 button yang di atas ini kan, pada phone lah, tapi dia keluar yang ni, nanti dia akan keluar cuma di phone cuma nampak yang ini, dia tak nampak yang ini sekali, dia cuma nampak satu screen je kan, 3 butang kat sini tu. Dia akan keluar link devices. Sini tak ada lah sebab ini dah berada di desktop. Dia punya penggunaan lain sikit daripada yang tadi. Bila tekan link devices, scan daripada kamera phone tuan-tuan, QR code quick response code daripada WhatsApp desktop, okay, dia akan baca lah kamera yang sama. Satu lagi yang tuan-tuan boleh tengok ialah lagi satu lagi browser. Ini tadi tak gunakan browser, dia hanya gunakan desktop yang diinstall pada komputer kita. Dia mengambil resources ni, mengambil masa sedikit. Ini pergi kepada WhatsApp. Okay, saya perlu tutup ni semua sekali dulu. Saya buka yang baru, kosongkan. Okay, web WhatsApp. Saya klik yang ini sebab saya dah buka. Apa yang dia perlu buat ialah dia pergi kepada web.whatsapp.com. Nampak tak? HTTPS, maknanya dia adalah satu secure layer. Secure layer ni dia memberikan kita direct access, dan ini adalah pun satu lagi yang ada khidmat sofa tadi tu kan, saya letak di sini. Khidmat sofa ni dia punya link ialah kepada browser. Jadi saya gunakan web WhatsApp browser. Tuan-tuan buka balik satu. Okay, now link.
messages yang lama-lama daripada phone saya untuk dipaparkan. Once dia dah buka ini, dia kurang mengambil resources sebab dia hanya gunakan browser. Yang ini tadi tu, ini adalah pure application yang diinstall kepada komputer kita. Ada disadvantage, ada advantage dia lah. Okay. Saya nak buktikan benda yang sama. Nanti dia akan display juga. Apa yang berlaku di sini boleh display di sana. Kecuali kalau tuan-tuan dah buka satu account paparan untuk komputer di sini, untuk phone satu di sini, satu lagi lah untuk nombor lain, mana di browser tu nombor lain. Jadi saya nak tunjuk tuan-tuan satu lagi ialah modal akan datang, tapi lama sikit lah supaya saya biar mahir sikit. Ya tuan-tuan saya kena tutup sebab apa? Ya, tunjukkanlah saya boleh pergi mana-mana saya nak pergi. Besar. Jadi tuan-tuan nampak saya terpaksa berhentikan kerana azan untuk solat asar. Saya akan berhentikan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada pertanyaan sila tulis di bawah di description, nanti insya-Allah saya akan jawab. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, tekan butang yang ada loceng tu. Nanti bila ada upload video baru, tuan-tuan akan dapat yang notification daripada Facebook, daripada YouTube untuk maklumat video terbaru. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana like, terima kasih kerana share, terima kasih kerana subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.